Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Cik Khairul dengan Encik Syariman. Betul. Saya Khairul dan tu ayahanda saya, Datuk Sariman Hamdan. Okey. Encik Khairul, boleh Encik Khairul dengan Encik Syariman bagi nama penuh tak? Dengan umur. Baik, saya mula dulu Ha, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Jadi hari ini awak nak interview lah ya? Jadi saya pun ada ya. dapat surat daripada Cik Fatihah bagi hari tu. Jadinya untuk itu awak nakkan detail-detail semua ya? Baik, nama penuh saya Khairul Hakimin Sahariman. Khairul Hakimin bin Sahariman. Okay. Saya lagi apa lagi awak perlu? Minta maaf. Umur saya berumur 35 tahun ni. Okey Abah, silakan. Lepas tu Ada Encik lagi? belajar sampai ada lagi. Tahap Encik belajar tu sampai mana? Macam Saya belajar degree ke? sampai tahap degree pendidikan, degree computer science dan networking di Universiti Teknologi Mara. Okay. Boleh lah. Terusnya Cik Syariman. Okey. Datuk Sahariman Hamdan. Pernah jadi makluman awak, Datuk Haji Sahariman Hamdan. Okey Datuk. Nombor umur 62. Okey. 62. CJ perguruan aja tapi berhenti pada umur 32 tahun kot untuk terus dengan homestay pelancongan lah. Kalau boleh tahu tahun buka kampung stay ni bila? Kampung stay didaftarkan dengan Kementerian Pelancongan pada November 1995. Okey. Kampung ni yang mula sekali lah register dengan MOTEC. Kemudian diikuti oleh setakat ini 219 buah kampung kot. Okey. Ini kampung yang mula-mula sekali register. Dan sebelum kampung stay pula ialah tahun 2010. Pun kampung ini juga yang pertamanya diregister oleh MOTEC. Okey. Sebelum Datuk buka kampung stay ni, Datuk kerja sebagai guru lah? Tak, saya dah berhenti dah tahun mana umur 30 berapa ya? Kalau sekarang tolak 30 berapa? Umur berapa tu? Tahun bila? 30 tahun lepas. 30 tahun lepas. Kurang 19 tahun 90. Lebih kurang tu lah maknanya. Untuk memulakan homestay tu maknanya saya mengadap terus pelancongan luar bandar ni. Maknanya berhenti mengajar. Encik Khairul lah sebelum join kampung stay ni? Saya sebelum join tu saya memang keluarga angkat. Saya duduk dekat dalam angkat yang menerima pelancong sejak pada kecil lagi. Lepas bila saya dah membesar dengan ketibaan pelancong Okey, pengalaman Datuk masa buka kampung stay, program dia kat homestay. Program homestay. Program homestay Program homestay tu dia ada dua berbeza ni ya, homestay dengan kampung stay. Okay. Homestay mula 1995. Okey. Okey. Kampung stay mula 2010. Tapi tempat dia sama Datuk?
Sama. Tempat Cuma sama, dia masih- punya sama. sama. dia perbezaan dia homestay ialah tinggal bersama keluarga angkat. Pelancong datang dan tinggal sama keluarga angkat lah. SOP dia tiap kampung kena ada 10 buah rumah. Itu minimum lah. Dan tiap-tiap rumah itu tak boleh lebih pada 4 bilik. SOP dia lah ya, yang daripada Kementerian Pelancongan. Betul. Perkara ini adalah berbeza homestay dan kampung stay. Maknanya pada tahun 95 tu baru ada homestay saja dekat kampung Desa Muni. Homestay ni program bersama keluarga angkat lah. Pelancong dapat pengalaman tinggal bersama keluarga angkat, menjalani aktiviti sebagai orang luar bandar. Kita ada yang bertani, kita ada yang pergi menoreh getah. Jadi aktiviti-aktiviti tu pelancong dapat rasa. Pada ketika itu, tahun 95 tu saya baru berumur dalam 9 tahun, 10 tahun. Jadi pada waktu itu saya dah menerima anak keluarga angkat. Maknanya ayah saya tu dia bawa pelancong duduk dekat dalam rumah. Saya lah tukang mainnya. Saya lah tukang main congkak, tukang bawa dia main basikal dan sebagainya. Pada tahun bila saya makin membesar, saya makin lama duduk dekat dalam pelancongan luar bandar ini. Saya jadi pemandu pelancong dan saya sambung belajar. Lepas habis saya belajar pada umur 23 tahun, memang saya terus balik kat kampung, sambung kerja dengan ayah. Sambung balik menjalani perniagaan homestay tadi. Dan pada tahun 2010, setelah 7 tahun lepas itu, barulah kampung stay ini terbina pada tahun 2010, 10 tahun lepas, 11 tahun lepas. Bezanya kampung stay ini adalah tetap kita memfokuskan kepada pelancong-pelancong datang ke dalam kampung Desa Muni. Cumanya dia ni upgrade facilities. Dulu kan homestay. Homestay ini adalah rumah-rumah yang rumah biasa di dalam kampung. Apa maksud rumah biasa? Macam awak ni pergi balik dekat rumah nenek di kampung. Jadi rumah yang duduk dekat dalam komuniti kampung, dalam dia ada kebun. Jadinya itu adalah rumah homestay, rumah biasa. Dia tak ada wifi, dia tak ada aircon. Bukan cakap dia tak selesa, dia cukup selesa. Cumanya fasiliti yang seperti kampung stay, kita upgrade. Apa yang kampung stay ada? Kampung stay ada dewan, kampung stay ada wifi, ada shower, ada internet, ada astro dan banyak lagi. Kita ada spa, kita ada sewaan basikal, kita ada kolam renang. Jadi fasiliti-fasiliti ini turut menjadi keperluan kepada pengunjung-pengunjung luar. Itu kefahaman untuk awak faham apa itu sejarah, apa itu perbezaan antara homestay dan kampung stay. Boleh, kalau boleh saya tahu boleh tak pendapatan bulanan untuk kampung stay, homestay macam mana? Okey, dari segi pendapatan pula, dalam keadaan COVID kami amat apa cakap amat diganggu lah. Amat tidak berpendapatan. Gitu. Sebabnya definisi pelancongan itu sendiri untuk awak jelaskan, untuk melancong kita kena keluar daripada tempat tinggal kita. Sebagai contoh, saya duduk dekat Temeloh. Kalau saya nak melancong, saya kena keluar daripada Temeloh dalam jarak lebih kurang 50 km dan ke atas. Dan bila saya keluar tu, saya bermalam dekat situ. Barulah saya jadi pelancong. Kalaulah kerajaan menyekat dengan perintah kawalan pergerakan di mana setiap orang tak boleh bergerak, jadinya setiap orang tak boleh melancong. Bila setiap orang tak boleh melancong, industri pelancongan amat teruk. Untuk makluman awak, banyak travel agent, banyak hotel-hotel, resort, homestay juga yang lumpuh, yang terpaksa memberhentikan kerja, memberhentikan operasi, tukar kepada industri-industri lain. Jadi disebabkan keadaan PKP bermula pada awal tahun lepas, di mana kita berniaga dalam keadaan stabil, di mana kita menerima anggaran secara purata tahunan lebih kurang 10,000 orang datang ke kampung Desa Muni. Dengan pendapatan homestay sekitar 300,000 setahun, dengan pendapatan kampung stay sekitar 800 ke 900,000 satu tahun.
apa yang kami untuk kalau awak nak pecah kepada bulanan, awak bahagilah 12 ya. Apa yang berlaku pada 2019, kampung stay sendiri mengalami kerugian. Kita pun sama juga macam industri-industri pelancongan yang lain. Memang tahun yang kita terpaksa struggle dalam keadaan kita nak sustain, kita nak survive, kita nakkan homestay ini akan berjalan untuk masa hadapan. Boleh menjawab soalan awak dari segi pendapatan tadi? Jawab. Okey Kak. Sebabkan pandemik ni, macam mana Encik Khairul dan Datuk tarik pelancong tu untuk datang? Saya nak beritahu overall, maknanya homestay mula 1995. Pada tahun 2000 kita mula hantar data kehadiran pelancong semua kepada MOTEC, Ministry of Tourism. Dan kita mula dengan pendapatan 6 juta untuk seluruh Malaysia ni. Dan kita berakhir pada tahun 2019, pendapatannya ia lebih kurang 30 juta lah. Itu pendapatan keseluruhan. Tetapi bila datang je pandemik 2020, dia menurun sehingga 1% saja makna pendapatan itu. Sebagai contoh, kalau katalah Desa Muni ni sendiri, pada tahun 2019 kita mendapat pendapatan lebih kurang 300,000 daripada homestay. Ni bukan kampung stay ya, daripada homestay. Maknanya pelancong-pelancong luar negara datang ke kampung Desa Muni. Tetapi bila datang aja pandemik ini, kita cuma dapat 3,000 je. Yang 1% je kita dapat pada tahun 2020. Itu pun March ada satu grup datang. Lepas tu kan dah ada PKP, habis semua. Itu untuk secara keseluruhan dan untuk homestay je lah. Itu. Tapi kampung stay ni adalah sikit pendapatan. Maknanya adalah separuh daripada 2019. Tapi bila pendapatan separuh, kita kena bayar gaji, kena bayar api, elektrik semua. Jadi tu yang dia jadi negatif tu. Pendapatan tetap ada. Okay. Okay. Lim Nabila Syafiq. Boleh tanya? Lim? Farah? Syafiq, ada soalan tak? Okey, ada soalan. Selepas macam mana encik ada cara-cara untuk tarik turis tak? Strategik untuk menarik tourism untuk visit kampung Desa Muni. Kita ada buat untuk tarik turis ini adalah kita mengadakan promosi lah. Promosi ada pelbagai bentuk, antaranya offline dan online. Online ini adalah yang kita menggunakan platform yang ada di internet lah, seperti social media seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Kita juga ada website dan juga kita ada membangunkan satu sistem untuk tempahan secara dalam talian dan juga pembayaran secara atas talian. Itu yang sedang kita bangunkan sekarang lah. Dan juga kalau pemasaran secara offline, kita ada pergi melawat kepada terus kepada pelanggan. Sebagai contohnya, kita menghadiri seminar-seminar pelancongan, kita pergi kepada program-program promosi, kita pergi kepada majlis-majlis untuk mengembangkan perniagaan. Ada juga kita melawat ke pejabat-pejabat, kementerian, agensi dan sebagainya. Ini adalah perkara yang kita buat. Cumanya untuk menceritakan dan untuk apply semua benda ini, kita ada sedikit kekangan, di mana kekangan itu adalah pergerakan pelancong. Antaranya pergerakan pelancong, ada satu lagi adalah SOP. Di mana SOP yang dikeluarkan oleh MKM perlu kita patuhi untuk keselamatan semua orang. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau kita buat promosi terlalu lebih, dalam keadaan orang tetap tak boleh datang, promosi itu akan menjadi agak tak berjaya lah. Jadi sekarang ini kita lebih fokus kepada
brand awareness, di mana kita lebih mempromosikan jenama. Kita cakap okey, semua pelanggan-pelanggan bersedia, di mana andai kata pagar PKP ini akan dibuka, makna Kampung Stay adalah satu-satunya tempat yang akan boleh diorang lawati. Namun bagaimanapun untuk Kampung Stay ini, kita tetap buat promosi secara online, di mana kita ada pengunjung-pengunjung domestik. Apa maksud domestik? Sebab Pahang ini statusnya adalah PKPD. Awak kat mana semua ni? PKPD juga ke? Saya KL. KL PKP apa? KL PKPB ya. P kan? Tapi Yang lain tu semua KL. Kita PKPP yuk. Kita Ni orang PKPP, PKPP. pemulihan. Kami Pemulihan. adalah Pahang PKPP, pemulihan. Jadinya apa yang beza antara awak PKPB berperingkat dengan kita orang, minta maaf, bersyarat PKPB dengan kita orang PKP pemulihan, di mana kita orang boleh rentas daerah. Sebagai contoh, apa yang berlaku di Temerloh, kita ni Kampung Stay Desa Muni duduk di Temerloh. Jadinya pelanggan-pelanggan daripada daerah Bentong, daerah Kuantan, daerah Jerantut, Cameron Highland, Lipis dan sebagainya, daerah-daerah Pahang masih boleh datang ke sini. Pada hujung minggu baru ini, kita pun ada pengunjung daripada Bentong, daripada dalam negeri Pahang. Walau bagaimanapun, ada juga sebahagian daripada pelanggan-pelanggan daripada luar Pahang yang ada akses. Maksud saya ada akses ni, dia boleh rentas di negeri. Dia ada surat, dia ada cop polis, dia ada tujuan yang betul, dia lampirkan semua IC dia, dia tetap boleh bergerak. Jadi orang-orang itu kita promosikan kita punya produk. Tetapi kami tidak mempromosikan, membuat pemasaran terhadap orang-orang daripada Selangor, orang-orang daripada Johor, daripada Pulau Pinang, di mana negeri ini adalah negeri yang tak boleh rentas negeri. Itu sedikit. Dia ada panggil bubble tourism. Makna PKPP boleh pergi pada PKPP tetapi melalui travel agent. Pada hujung minggu baru ini, kita ada juga terima kumpulan seperti itu. Okey, jadi berbalik kepada offline punya marketing tadi, kita kena banyak buat marketing dengan travel agent sekarang, yang mana diorang ini akan bawa pengunjung terus ke Temerloh, terus ke tempat homestay dan kampung stay ini dengan kebenaran melalui travel agent. Okey, saya nak singkap sikit tentang sejarah promosi. Pada 1995, kita menerima yang pertama lah, CJ daripada Kementerian Pelancongan. Dengan CJ itu kita buat banyak public awareness dulu. Mana kita round Malaysia untuk menubuhkan beberapa kampung lagi. Mana kita dapat dalam 20-30 kampung tiap-tiap tahun. So dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, so kita buat public awareness. Lepas kita dah kumpul ramai banyak kampung, so kita pergi pada promotion. Juga dengan bantuan Motec dan juga Tourism Malaysia, kita round dunia lah. Maknanya kita pergi ke Jepun, pergi Korea, pergi UK, ITB, Dubai, kita pergi ASEAN dan sebagainya. As a group lah, kita promote kita punya homestay. Juga Singapura lah. Jadi kita promote tu sampai lebih kurang 2012. Maknanya dengan banyaknya promotion itu, jadi banyaklah orang datang. Dan kita buat juga promotion domestik. Sekarang ni bila dah ada digitalization ini, jadi banyaklah promotion ini dijalankan juga atas talian. Jadi yang tu yang kita laksanakan lah. Okay. Saya berikut strategi yang digunakan. Encik berasa mana strategi yang paling baik untuk promote the kampung stay? Kita pakai dua strategi di mana kita pecahkan. Di mana strategi pertama itu kita fokuskan kepada ini cerita pasal kampung stay. Kita fokuskan kepada 2 hari saja, iaitu Sabtu dan Ahad. Jadi untuk pasaran ini kita lebih kepada online marketing, di mana kita menggunakan Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Satu lagi strategi adalah kita menggunakan offline marketing,
di mana kita membuat program-program seperti kursus. Kita buat program-program seperti mesyuarat, latihan dan juga program-program yang bersesuaian pada hari bekerja. Jadi dua perkara ini kita fokus untuk kampung stay. Kalau cerita pula untuk homestay, setakat ini kita buat brand awareness dan juga jenama. Kita fokus kepada penjenamaan. Sebabnya untuk program homestay masih kita tak dapat beroperasi. Di bawah MKN masih tidak membenarkan program homestay berjalan. Sebabnya program homestay ini akan ada interaksi yang sangat rapat lah. Sebabnya pengunjung itu duduk bersama keluarga angkat. Jadi kita tak nak ambil risiko, kita tak nak keluarga angkat itu menjakiti tetamu ataupun tetamu menjakiti keluarga angkat. Jadi MKM buat keputusan sehingga hari ini makna program homestay masih tidak boleh beroperasi. Jadi kita tidak terlalu memfokuskan pemasaran terhadap homestay. Tapi banyak pertanyaan yang kita terima, ada beberapa pertanyaan mengenai homestay yang masih dalam peringkat perbincangan, di mana kita dah ada tempahan-tempahan homestay yang pada sebelum ini diorang tempah pada kita. Cuma kita hold dulu sebabnya kita katakan dengan keadaan penerbangan daripada luar negara, pergerakan dalam negeri yang masih belum lancar sepenuhnya. Baik untuk negara kita Malaysia ataupun negara-negara luar yang nak datang ke Malaysia. Itu sebahagian strategi lah. Boleh ke? Siapa nama awak? Limpe? Panggil Lim je. Panggil Lim saja. Lim, awak semua ni umur berapa tahun ni? 23. 23. Sebabnya awak je boleh tanya soalan nama, umur lah, apalah. Saya tak boleh tanya. Boleh. 23 semua ya? Saya 23 itu saya dah habis belajar, dah dapat degree, saya balik kampung kahwin. Semua ni tak kahwin lagi ke? Semua tak kahwin lagi. Belum. Semua orang bandar. Orang kampung umur 23 dah kahwin dah. Okay lah, right now homestay berjalan lah secara perlahan-perlahan. Ya. Kita dah mohon juga kepada KSU supaya homestay dibenarkan. Cumanya tidak duduk bersama dengan keluarga angkat lah, duduk rumah sebelah dan sebagainya. Okay. Yang main attractions of Kampung Desa ialah apa? Main attraction. Sebenarnya kita ada pelbagai main attraction. Bergantung kepada niche, keperluan. Sebabnya setiap orang yang datang ke Temelloh ini, dia punya intention, dia punya agenda, ada agenda tersendiri. Sebagai contoh, kalau keluarga dia lebih suka untuk memilih penginapan kampung stay. Di kampung stay ini kita menyediakan kemudahan yang cukup. Kalau awak tahu, Temelloh ini sendiri adalah titik tengah Semenanjung. Jadi keunikan itu, dekat Semenanjung Malaysia ada satu sahaja titik tengah, di mana di Temelloh inilah, mana kampung Desa Muni terletak di Temelloh. Sambil itu, kampung stay dan homestay Desa Muni ini adalah homestay dan kampung stay yang pertama dalam Malaysia. Lepas tu barulah tumbuh homestay lain yang berjumlah 200 lebih tadi kan. Di mana pengasas dia tiru siapa? Desa Muni. Desa Muni lah satu-satunya yang dianggap contoh oleh homestay yang lahir selepas pada Desa Muni. Di kampung stay ini, Bandar Temelloh ini, kita terkenal dengan produk ikan patin. Siapa yang tak pernah makan ikan patin? Semua pernah makan? Suka tak makan ikan patin? Pernah. Yang suka makan ikan patin, dia orang akan datang ke Temelloh. Jadinya itu salah satu main dish. Kalau dari segi makanan, apa makanan yang paling utama sekali di Desa Muni? Ikan patin. Bukan saja dia boleh makan. Kalau dia ambil program homestay, dia boleh pergi melawat sangkar-sangkar ikan patin, perusahaan-perusahaan yang diusahakan oleh komuniti kampung.
Kita pergi kat sangkar ikan patin, kita bagi makan, lepas tu kita ambil dia, kita sauk dia, kita bawa naik dekat atas, kita siang dia dan kita belajar macam mana nak masak. Kita pergi cari bahan-bahan untuk masak ini di sekitar rumah keluarga angkat homestay dan kita belajar dan kita makan sama-sama. Jadi ikan patin adalah satu main dish. Apa lagi yang ada dekat Desa Muni? Apa lagi ada dekat Temerloh? Satu-satunya pekansari yang paling panjang dekat dalam Semenanjung Malaysia duduknya di Temerloh. Sekarang ini dalam fasa untuk Kementerian Kerajaan kita untuk angkat Pekansari Temerloh ini sebagai tapak warisan di bawah UNESCO. InsyaAllah benda ni akan direalisasikan. Kenapa dia adalah pekansari yang paling panjang? Pekansari ini dah beroperasi kalau tak silap saya pada tahun 1940 dulu. Zaman saya tak ada lagi. Orang belum merdeka lagi. Dah ada dah pekansari ni. Jadi pekansari ini jarak dia kalau kita berjalan daripada hujung tempat pintu masuk sampai hujung dekat hujung sekali tu 1.8 km. Kalau awak parking kereta, parking motor dekat pangkal yang pertama masuk tadi, awak kena patah balik. Kali 2, jadi 3.6 km. Kalau awak jogging 3.6 km tu, awak tahulah berapa jarak jauh dia. Tetapi kita tak akan terasa benda itu jauh. Sebab apa? Kiri dan kanan kita ada makcik-makcik yang menjual cili padi di atas lantai, ada kertas surat khabar. Suasana itu suasana yang tidak dapat kat tempat lain-lain. Ada orang jual makanan, pakaian, ikan patin di tepi sungai yang terpanjang di Semenanjung iaitu Sungai Pahang. Dekat situ ada nak naik bot, kita ada jambatan gantung, banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat di Bandar Temerloh. Cumanya kenapa Bandar Temerloh ini masih belum lagi sampai betul-betul menjadi sebutan orang seperti Cameron Highland, seperti mana lagi? Janda Baik, seperti Genting Highland. Sebabnya kita masih lagi dalam fasa untuk mempromosikan nama homestay ini. Dan juga kita akan bawa nama Temerloh tu sekali dan juga produk-produk seperti kraft tangan. Kita ada night boat. Kalau tengok belakang saya ni saya ni ada dekat kampung stay. Di kampung stay ni kita ada letak satu lukisan, kita ada letak peta, kita letak brosur di mana produk-produk yang ada dekat Temerloh. Kita ada Deerland, kita ada kebun vanila, kita ada aiskrim, kita ada belah sana ada lagi. Kita naik boat, bakar sate, datang naik bas. Tahu tak Temerloh ini kita ada pusat pemeliharaan gajah di Kuala Gandah. Di mana itu adalah satu-satunya. Tak ada kat negeri Selangor. Tak ada kat negeri Kuala Lumpur tu. Tak ada dekat negeri-negeri lain yang ada hanyalah di Temerloh. Apa maksud saya beza ni? Kalau awak nak tengok gajah dekat zoo, awak boleh tengok. Tapi awak tak boleh pegang dia betul. Awak tak boleh bagi makan dekat dia. Awak tak boleh pergi kat sungai mandi dengan gajah itu. Pada satu ketika dulu kita boleh menunggang gajah tu. Ini satu lagi keunikan di mana bukan sahaja orang-orang pada Malaysia, bukan sahaja orang daripada dalam negeri untuk datang. Orang daripada luar negara pun datang. Mat Saleh datang kat sana. Dia bukan sahaja nak tengok. Dia datang untuk bagi bantuan. Dia cakap dia nak belajar cara membersihkan kandang gajah. Macam mana kita nak jaga makanan gajah. Kita nak makan. Kita nak pergi tebang tebu di mana. Kita nak cari makanan-makanan dia di mana. Dia tolong, dia bantu. Dalam masa itu, kita mempromosikan juga homestay dan kampung stay. Di mana dia bukan sahaja boleh tengok gajah. Dia boleh tengok orang kampung. Dia boleh pergi kebun. Dia boleh makan ikan patin. Dan pelbagai lagi. Kita combinekan main keunikan yang ada dekat homestay ini menjadikan dia satu package yang amat special, memberi pengalaman kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke kampung stay dan homestay Desa Muni Temerloh Pahang. Konsep yang sama diguna pakai oleh homestay-homestay yang lain di seluruh Malaysia. Pernah pergi homestay mana dah awak semua ni? Tak pernah. Tak pernah pergi. Macam mana nak kaji homestay? Kita orang pada mula memang nak pergi ni kampung stay ni. Cuma sebab tu lah. Awak Jadi minta terpaksa dengan doktor apa nama tadi? Doktor awak cakap kat dia benarkan kami keluarkan sekeping surat. Lepas tu pergi ke balai. Memang polis bagi pergi. InsyaAllah. Tapi kena ada apa? Kena pergi jumpa dia orang lah. Ada effort sikit lah. Jumpa dia orang. Pergi ke balai polis. Lepas tu telefon lah kita orang. Kurang-kurang dapat awak membantu kelangsungan industri pelancongan pada zaman teruk ini.
InsyaAllah, insyaAllah. Dan juga untuk makluman awak, dengan kolej-kolej dan juga universiti ni, kampung stay Desa Murni, homestay Desa Murni atas nama persatuan, atas nama syarikat, kita boleh buat satu usaha sama, kita boleh buat sign MOU di mana untuk keperluan dua belah pihak lah. Macam saya, mungkin saya memerlukan pelajar-pelajar yang boleh membantu program-program pelajar praktikal, latihan industri dan sebagainya. Yang keduanya, mungkin saya boleh pergi ke lokasi universiti awak untuk berkongsi berkenaan pelancongan luar bandar. Dan seterusnya, mungkin awak akan ada apa-apa program yang boleh melibatkan kampung stay di mana kita boleh menyediakan dari segi program, dari segi penginapan, makan minum, dewan, acara untuk awak jalankan di Temerloh, di homestay-homestay yang ada dalam Malaysia. Cumanya kalau awak kenal saya ni menjaga Desa Murni. Tapi dalam masa yang sama, kawan-kawan saya ada di seluruh Malaysia, ahli-ahli Persatuan Homestay Malaysia. InsyaAllah. Baik, ada soalan lagi seterusnya? So biasanya operators akan training kat tourism stakeholder ataupun government agency ke macam mana? Dua-dua kena buat. Baik dari segi stakeholder, baik dari segi kita dekat dalam kampung dan juga kementerian. Proses dia lebih kurang macam ni lah. Pendaftaran tadi kita mestilah melalui Kementerian Pelancongan. Untuk kita mendaftar, kita kena ada minimum 10 buah rumah keluarga angkat. Ini untuk homestay. Kalau untuk kampung stay, kita ada minimum sebuah rumah kosong yang berkapasiti tidak lebih daripada 4 bilik. Jadi dah boleh jadi kampung stay. Okey, untuk mendaftarkan itu, apabila kita dah submit borang, mereka akan datang bersama kita. Kita itu maksudnya ada wakil daripada Persatuan Homestay, baik Persatuan Homestay peringkat kebangsaan, Homestay Malaysia maupun peringkat negeri. Dia akan datang bersama dengan juga wakil pegawai daripada pejabat kesihatan. Dia akan datang dengan pegawai bomba. Dia akan datang dengan tok penghulu ataupun ketua kampung untuk kampung yang nak mohon pendaftaran. Apabila dah ada lawatan, dia akan cek lah. Selamat tak selamat rumah ni. Kalau rumah tak ada pintu kunci mangga tak ada, mesti tak selamat. Jadinya pihak tuan rumah yang nak mengikuti program homestay ni, dia dah tahu apa garis panduan dia. Dia dah kena siapkan rumah cantik-cantik, bilik tu mesti kemas, mesti ada cadar. Tak boleh lah maknanya bilik dia tu adalah bilik anak dia. Anak dia nak duduk dengan pelancong. Tak boleh, dia mestilah bilik yang kosong. Lepas tu dalam rumah itu ada tandas yang bersih, ada dapur yang bersih, ada kawasan untuk dia menjalani kehidupan dengan selesa. Selesa bukan bermaksud ada aircon. Dia adalah basic keluarga angkat punya rumah. Tak ada aircon tak apa. Walaupun rumah tak ada shower, biasa sekarang kalau awak semua mandi, kita semua mandi mesti pakai shower, betul? Untuk rumah yang keluarga angkat homestay, asal dia ada kolah dan ada air bersih dalamnya, ada pula cebok, ada pula gayung, dah cukup untuk mengikuti program homestay. Untuk makluman, kampung Desa Murni kita ada hampir 80 buah rumah keluarga angkat yang terlibat untuk menerima pelancong homestay. Jadinya selepas pada dah inspection setiap rumah tadi, dia orang pun semua dah berpuas hati. Jadi dia orang ini akan menjalani satu kursus latihan selama 3 hari 2 malam. Apa maksud kursus latihan? Dekat dalam kursus itu, dia orang akan dia ajar macam mana nak terima tetamu, macam mana nak cakap selamat pagi, macam mana nak ajak pengunjung tu, pelancong tu makan, macam mana kita nak menjaga kebajikan, keselamatan, hati, privacy, apa lagi. Banyak modul-modul yang dia ajar kepada dia orang ini, barulah dia akan menerima sijil homestay dan dia akan boleh terima keluarga angkat, boleh menerima pengunjung, pelancong datang kat rumah diorang. Itu dari segi latihan yang diorang wajib ambil. Lepas pada itu, diorang akan ada latihan fasa 2, fasa 3, belajar buat package, melawat tempat orang. Kursus itu sentiasa ada daripada masa ke semasa bergantung kepada keperluan dan juga bajet yang ada lah. Okay, dari segi package lah, berperbandingan, ada apa improvement tak? Means from previous until now. Yes,
kalau awak perasan apa yang saya ceritakan tadi adalah pergerakan daripada tahun 1995 sehingga tahun 2021 selepas COVID. Kita sentiasa boleh kata dalam setahun sekali kita akan review package-package kita. Jadi package ini akan kita tambah baik. Bila kita dah jual package ini selama setahun, kita dah dapat feedback dia, betul? Jadi daripada feedback itu kita kena pasti, okey, untuk golongan pelajar mungkin contoh untuk golongan pelajar kita tak sesuai untuk buat package yang terlalu berbahaya, sebagai contohnya aktiviti air. Kita berbahaya untuk berenang, mandi dengan gajah. Kita tak boleh buat aktiviti mandi sungai. Kita tak boleh buat aktiviti main boat. Jadi aktiviti-aktiviti seperti itu kita kenal pasti. Kalau kata betul-betul pelajar itu request, okey, macam ini kita terpaksa mengenakan tambahan package itu di mana kita ambil insurans. Kita perlu melibatkan satu konstruktor yang memang bertauliah, memang dia ada sijil untuk buat latihan aktiviti dalam air. Perkara-perkara itu perlu kita ambil titik beratkan untuk kita pindah package-package yang telah berlaku ini. Bukan sahaja kita buat tambah baik daripada package sedia ada, kita kenal pasti pula produk-produk baru. Sebagai contoh, pada tahun 95 itu, ikan patin masih belum dipromosikan kat Temeloh. Tak ada package ikan patin dekat Temeloh ini. Kita datang Temeloh, makan biasa saja. Maksudnya kita makan juga ayam, makan daging. Tapi kita tak makan ikan patin. Tapi pada tahun 2000 barulah ikan patin mula diperkenalkan. Kita masukkan package ikan patin dekat situ. Pada dahulu kita hanya fokus kepada aktiviti lawatan ke Gunung Senyum di mana kita melawat gua saja. Sehingga kini kita nampak keadaan gua itu semakin berbahaya. Keadaan penjagaan untuk kawasan itu semakin tidak sesuai untuk pengunjung. Jadi kita hanya fokus pula kepada produk baru. Okey, kalau kita nak tukar daripada produk pergi Gunung Senyum, kita nak pergi ke mana? Kita akan pergi melawat bukit ini untuk hiking. Kita akan melawat kebun vanila untuk memperkenalkan produk baru iaitu produk vanila. Dia tukar produk vanila ini kepada aiskrim. Lepas tu produk-produk yang menjadi tarikan di Temeloh kita combinekan untuk kita promosi kepada pengunjung-pengunjung. Untuk how about the achievement in the previous 5 years? Achievement in the previous 5 years. 5 year is 2016. Okay, in 2016, dari segi homestay, saya ingat dia ada penambahan lebih kurang dalam 10 ke 20 homestay baru dalam Malaysia. Tetapi untuk kampung stay Desa Muni pula, kita berjaya menambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berjaya menambah 9 unit bilik. Kita berjaya menambah 1 unit kabin pejabat. Dan kita berjaya membangunkan 21 tapak perkhemahan berserta fasiliti seperti dewan, tandas, kawasan berkumpul dan sebagainya pada tahun 2018. Jadi secara keseluruhan yang macam saya sebut tadi, itu adalah achievement dari segi pembangunan produk. Dari segi ketibaan pelancong, untuk tahun 2016 hingga 2019, kita meningkat dengan amat baik di mana ada pertambahan pada setiap tahun ke setiap tahun. Cuma pada tahun 2020, bersempena dengan COVID-19 ini, kita mengalami penurunan yang amat ketara yang tidak pernah saya alami sejak kecil. Start saya duduk dekat homestay itu, saya tak pernah mengalami penurunan pelancong dari tahun ke tahun. Cuma tahun ini kita betul-betul terasa gangguan. Terasa macam musibah yang melanda kepada industri pelancongan. Terutamanya saya sendiri yang menjalankan pelancongan di daerah Temeloh ini melalui homestay dan kampung stay Desa Muni. Dari segi CJ kita ada memenangi anugerah pencapaian dia panggil apa? Million Achievement Award yang mana kita dapat terima pada tahun 2018 di mana kita dah mencapai
pendapatan lebih daripada RM1 juta dalam industri pelancongan ini. Lepas itu pada banyak tahun sebelum itu kita ada menerima anugerah Ulysses, di mana Ulysses ni adalah foto, banner, banting, poster yang menggambarkan produk pelancongan luar bandar yang terbaik pada peringkat dunia, iaitu anugerah Ulysses pada tahun 2012. Pada tahun 2012 juga kita menerima anugerah inovasi daripada Yayasan Inovasi Malaysia yang menganugerahkan kita bersempena dengan inovasi dalam pelancongan luar bandar, di mana kita transform pelancongan yang pada peringkat kampung kepada peringkat antarabangsa. Itu sebahagian daripada pencapaian yang kita orang terima lah. Okay, so soalan seterusnya. Encik adalah leader of the kampung stay. Ya. Encik adalah leader ke? Means ketua dalam kampung stay. Yep, untuk homestay saya adalah penyelaras homestay Desa Muni. Untuk kampung stay saya adalah pengurus dan juga pemilik untuk kampung stay. Okay, and what is your expectations about homestay program? Kampung stay program in the next 5 years? Next 5 years, I hope this pandemic will be end lah. That's the main thing, because kalau dia sudah tamat pandemik ini, jadi pandemik ini akan membenarkan pengunjung untuk masuk semula ke kampung. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah peningkatan dari segi kedatangan pelancong, peningkatan dari segi penambahan produk, dan juga akan ada peluang-peluang baru yang dapat diterokai. Dalam masa yang sama, kita dah dapat adoptasi in digitalization dari sudut marketing, dari sudut HR, dari sudut administrative, management dan sebagainya. Okay, thank you. Alright, itu saja. So memang awak semua ni tak datang ada ke Temelloh? InsyaAllah. Baik, harap awak tak lupalah kat orang kampung ini dalam pada perkenalan dengan apa tadi ya? Minta maaf saya terlupa universiti mana ni tadi? Malaysia Kelantan. Oh, UMK Kelantan. Okay. UMK tapi awak dekat KL ni. Oh, awak semua student daripada Online. KL yang ambil tourism di Universiti Malaysia Kelantan ni. Bila masuk balik? Kita orang mungkin SEM ni online je. Mungkin SEM depan kot, lepas vaksin. Oh, okay. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada, So, tak ada. thank you very much. Jaga diri. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay. Selamat Terima kasih, istirahat. Zat. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Okay, bye. Dah cukup lah semua dah. Boleh tutup rekod ni.